Okay, apa sahaja urusan kita sepanjang kehidupan kita, sepanjang hari kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita menyambung kuliah minggu lepas, iaitu kita masuk kepada surah yang baru, iaitu surah Al-Asr. Surah yang keberapa? Surah surah ke 103 surah 103. Ada tengah ke? Selo TV. Baik. Baik, surah yang ke-103, muka surat 601. Susunan Al-Quran yang surah yang ke-103, iaitu surah selepas surah At-Takatsur dan surah sebelumnya surah Al-Humazah. Baik, insya-Allah malam ini terlebih dahulu kita bacakan terlebih dahulu. Kita akan bertalaqi, saya akan bacakan dan tuan-tuan akan ikut sebelum kita pergi pada bahagian tajwid dan juga kita bincangkan atau kita kongsikan tadabbur surah Al-Asr ini. Baik, insya-Allah surah ini 3 ayat antara yang terpendek, bukan yang paling pendek. Yang paling pendek kita sebutkan surah Al-Kautsar. Ini antara yang terpendek selepas surah Al-Kautsar. Baik. Dan surah ini juga sebenarnya kalau kita baca, maksudnya dia mengandungi 1 ayat sahaja. Cuma dipisahkan ataupun ditulis dalam Quran dengan 3 ayat. Baik, insya-Allah saya harap tuan-tuan sedia dengan mushaf, boleh tengok muka surat 601, surah yang ke-103. Insya-Allah dalam bahagian atas, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Baik. Yang ni dalam surah ni, kalau kita tengok setiap hujung ayat diakhiri dengan huruf ra, yang mana sebelum huruf ra tu ada huruf yang mati. Khusr dengan bis-sabr. Huruf ra akhir tapi dia tak mati. Tapi sebelum huruf ra tu ada huruf yang bertanda mati. Baik, untuk surah Al-Asr ni kita dah bincangkan huruf ra ada sifat tebal dan ada sifat nipis. Dalam surah Al-Asr ni ra-nya mati dengan dibaca secara tebal. Dibacakan dengan tebal. Bagaimana cara kita nak matikan huruf ra? Ialah pertamanya kita matikan dulu huruf sebelum huruf ra. Contohnya ayat pertama ni huruf sad mati. Wal as, matikan dulu huruf sad. Wal as. Kemudian barulah kita matikan huruf ra dengan cara kita membunyikan ataupun menghidupkan ataupun menekankan, menjelaskan sifat bagi huruf ra, iaitu takrir, bergetar. Ra di sifat takrir, bergetar, cuma getaran tu dibaca dengan tebal. Macam mana? Wal asr, wal asr. Kita akan baca dengan kalau laju bunyi wal asr. Sebenarnya kita baca wal asr. Kita wujudkan getaran, kita adakan sifat bagi huruf ra. Itu cara kita mematikan huruf ra. Kita bukan matikan huruf ra tu dengan bunyi balik bawah. Wal asri, itu tak mati. Kita matikan huruf ni dengan cara kita mengeluarkan sifat dia. Atau kita jelaskan sifat dia wal asr. Jadi bunyi wal asr. Bunyi sur ada wal asr. Bunyi dia jelas. Kalau nipis wal asr, sedikit ra dia. Ataupun nipis bunyi ra dia. Okey. Sama juga macam wal fajr. Wal fajr. Bunyi dia tebal. Baik, macam mana nak tahu tebal? Ialah huruf yang mati tadi, huruf ra kita matikan di akhir kalimah. Sebelum mati tu berbaris atas atau hadapan. Okey. Huruf ra di akhir kalimah kita waqaf. Sebelum ra berbaris mati, maka tengok sebelum huruf berbaris mati tu baris atas atau baris depan, maka tebal.
Kalau baris bawah barulah dibaca dengan nipis. Contoh nipis dalam surah Al-Fajr. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Bunyi ra tu atau getaran ra itu nipis. Sebab apa? Sebab hijr, ha tu dari bawah. Kemudian bertemu jim yang mati, barulah kita matikan huruf ra. Kita ada tak baca hijr, kita baca hijr. Ra tu bunyi dia nipis. Baik, sekali lagi kita baca wal asr. wal asr Wal asr. Ada bunyi getaran asr. Baik. Sambung ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sekali. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, selesai bacakan surah Al-Asr. Ada soalan sebelum kita pergi pada bahagian tajwid? Saya buka dulu pada soalan. Ustaz Syahran ni Silakan. nak tanya, because ada orang yang dia buat hujung-hujung tu semua kuat, ada yang macam segan-segan je nak keluarkan. Jadi apakah yang terbaik lah sebenarnya? Baik. Untuk bacaan Quran ni, sebenarnya kita tak perlu malu untuk keluarkan huruf atau untuk jelaskan huruf. Mungkin bahagian yang malu biasanya dia rasa macam kenapa perlu kuatkan, ataupun kita dah biasa baca dengan keadaan dia tak dengar ra tu atau tak sebut dengan jelas ra tu, bunyi getaran kan, wal asr. Sedangkan dia perlu dijelaskan. Kalau kita baca wal as, tak sempurna perkataan tu sebab apa? Sebab kita tak bunyi ra, seolah-olah kita menggugurkan huruf ra, maka kena jelaskan wal asr. Wal asr. Okey. Jadi jangan malu-malu, jangan takut-takut, jelaskan je, keluarkan sahaja. Kalaulah kita kata tak confident Ustaz nak keluarkan ra, takut nanti bunyi huruf qaf. Wal asq. Kenapa saya sebut macam tu? Saya tengok anak saya kecil ni hafal surah wal asr, dia baca wal asq. Sebab dia dengar wal asr, kita sebut wal asr, dia baca wal asq. Tapi sebenarnya huruf ra sebutannya ialah ra, jelaskan huruf ra. Kalau tak confident, saya cadangkan sambung. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Ulang balik. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, itu cara kita jelaskan huruf ra. Banyak yang kita dah bincangkan juga sebelum ni. Contohnya apa? Surah sebelum ni yang ada matikan huruf akhir. Cuma ra ni dia getaran. Ada sebahagian ni mati huruf akhir tu bunyi nun contohnya. Surah apa saya tak ingat sebelum ni, kita dah bincangkan.
Allahumma salli ala Muhammad apa? Ni surah Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dia bunyi ha, ada angin. Sifat huruf ha tu angin. Maka wal fath kita keluarkan angin tu. Sama juga macam huruf yang ada dalam surah Al-Asr ni bunyikan ra tu. Wal asr, wal asr, wal asr. Jadi bunyi kuatlah bunyi dia. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Masih. Tadi Ustaz nak tanya Ustaz. Ya, silakan. Yang kita biasa dengar kadang orang baca kan, dia akan ada berhentikan dekat wa amilus solihat. Lepas tu dia terus dia ambil nafas, lepas tu dia sambung wa tawassaw bil haq kan. Jadi boleh ke berhenti dekat situ Ustaz ataupun kena jadikan dia satu nafas daripada awal? Baik, soalan yang baik. Dari sudut istilah pembacaan Al-Quran, dari sudut makna kita membaca Al-Quran tu tiada masalah. Maksudnya ialah tiadalah berubah maksud dia. Tidaklah berubah maksud sebab kita dah sempurnakan perkataannya. Kita berhenti pada akhir perkataan wa'amilus solihat. Selesai kalimah wa'amilus solihat, iaitu melakukan atau mengerjakan amal-amal soleh. Watawa berpesan-pesan. Saubil haqq, dengan kebenaran. Satu kataan dia berhenti. Dia sudut maksud tak ada masalah. Tapi dia sudut disiplin membaca Al-Quran, dia ada masalah. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam bahagian tajwid, kita tengok dalam bahagian waqaf dan ibtida', dilarang untuk kita memberhentikan bacaan bukan pada tempat berhenti. Melainkan kalau kita memang tak cukup nafas dan disyaratkan untuk kita mengulang kembali perkataan, beberapa perkataan sebelum tempat kita berhenti. Contohnya wa'amilus solihat. Ulang balik wa'amilus solihati wa tawa. Itu namanya ialah waqaf idtirari, waqaf terpaksa. Kita berhenti tu kita tahu sebab tak cukup nafas. Kan? Nafas dah hujung, maka kita berhenti. Cuma menjadi syarat wajib untuk siapa yang berhenti bukan tempat berhenti, maka atau bukan tanda berhenti, bukan ra'sul ayat, bukan kepala ayat, bukan hujung ayat, maka mestilah diulang kemudian dan sambung. Okey. Yang paling baik ulang dan sambung. Mana-mana saja kita baca Quran bukan tanda waqaf, walaupun sempurna maksud, maka kita hendaklah ulang beberapa perkataan sebelum dan sambung kembali. Jadi macam ayat ni, macam tadi Ustaz berhenti dekat watawasaw bil haq. Lepas tu Ustaz ambil watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Jadi maksudnya walaupun Ustaz berhenti dekat watawasaw bil haq ni, maksudnya kena ambil juga balik watawasaw bil haq. Memang tak boleh nak sambung terus watawasaw bis sabr lah. Bukan tak boleh. Boleh, dia sudah maksud boleh. Cuma kita sebut esok disiplin ilmu tajwid. Bila kita ulang dan sambung. Jadi tadi Ustaz letakkan hukum wakaf tu dalam wakaf ittirari. Ittirari. Maksudnya dalam erti darurat lah. Darurah, betul. Ya. Tapi dalam keadaan tadi kita baca tu watawasaw bil haqq. And then Ustaz ambil balik ayat daripada watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Maksudnya Ustaz ibtidakkan terus daripada situ. Dia bukan ibtidak, maksudnya dia ulang balik kan. Bukannya ibtidak daripada watawasaw bis sabr. Sebab kebanyakan yang saya dengar orang baca, dia sambung terus watawasaw bis sabr. So dari segi hukum jatuh hukum wakaf dia tu, kalau orang baca sambung terus tu dia jadi wakaf ittirari ke ataupun ikhtiyar? Baik. Waqaf ittirari ialah waqaf terpaksa. Kerana contoh nak bersin, tak cukup nafas, nak terbatuk dan sebagainya. Terpaksa. Tapi syarat waqaf ittirari ni, waqaf terpaksa ni mesti ulang. Waqaf ikhtiyari ni ialah waqaf yang ada tanda waqaf. Contohnya ada tanda waqaf hasan, ada tanda waqaf jaiz,
ada tanda waqaf lazim, ada tanda yang shad lam ya, qaf lam ya, itu ikhtiyari, pilihan. Kan? Kita boleh sambung dan juga kita boleh berhenti. Waqaf jaiz, contohnya boleh sambung atau boleh berhenti. Kan? Itu waqaf ikhtiyari. Kalau yang terpaksa namanya waqaf idtirari. Sepatutnya tadi kita ulang balik ayat tu lah sebab dia tak ada tanda kan. Ya. Tak ada tanda waqaf kat situ. Maka kita kena ulanglah balik. Baik. Bukan kelaziman lah. Kelaziman kita baca macam tu kan. Sebab biasanya kita baca surah Al-Asr ni bila hujung majlis kan. Kita baca illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dia sudut maksud tak ada masalah. Cuma dari sudut kita disiplin ilmu tajwid dan disiplin baca Al-Quran tu ada masalah. Walaupun tak ada masalah pun, dari sudut maksud tak ada masalah pun. Banyak sekali Al-Quran yang tak ada masalah kalau kita berhenti. Kes ni terpakai contohnya ketika menjadi imam. Contoh menjadi imam kalau kita baca ayat yang ke-7 tu panjang, kita berhenti. Apa ayat dia? Surah Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan? Walaupun kat situ ada kita kata perbahasan yang dalam, ada sebahagian yang menganggap bahawa bismillah tu tiada dalam, atau bismillah tu bukanlah sebahagian daripada surah Al-Fatihah, maka dibahagikan yang ke-7 tu. Ayat yang ke-7 tu dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim atau ayat ke-6 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun kita baca bismillah tu dengan kuat, kita menganggap sebagai ayat pertama, maka dia menjadi kesalahan yang bukan besar. Kesalahan dari sudut pembacaan. Kalau kita tak cukup nafas, cadangan saya kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Kita dah terbiasa macam tu. Kita dah terbiasa kita baca potong. Salah tak? Tak salah. Cuma yang lebih baiknya begitu, sambung ataupun kita lebihkan sedikit ghairil maghdubi alaihim, ulang balik ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kata ustaz, kau okey je buat ustaz. Dia bukan ikut mazhab Syafi'i dan dia pegang kepada surah Fatihah ni 7 tidak termasuk bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Ustaz, maaf boleh nak tanya Ustaz. Boleh tak Ustaz ajar macam teknik untuk kita punya nafas tu jadi panjang Ustaz? Supaya mungkin boleh minimalkan risiko wakaf terpaksa ketika mengaji lah Ustaz. Mungkin ada teknik-teknik sendiri ke apa ke. Silakan Ustaz. Terima kasih. Syukran. Menarik soalan tu. Menarik. Kena swimming selalu. Baik. Macam pengalaman. Sila. Baik, macam mana? Nafas ni kita kena faham, nafas setiap orang berbeza-beza, tak sama. Dan kita kena ukurlah pada diri sendiri. Cuma kita ada cara lah untuk kita memperpanjangkan nafas tu, untuk memperbaiki panjang nafas tu. Antaranya tadi macam sebut tadi swimming. Betul, berenang ni akan memperpanjangkan atau membuka kita punya paru-paru ni supaya boleh simpan banyak udara. Salah satu lagi teknik bila baca Quran ni boleh panjang ialah kita berhati-hati dalam melepaskan nafas. Bila nak melepaskan nafas ni ada tempat dia. Ada cara atau ada huruf yang memang kita boleh lepaskan nafas, ada huruf yang tidak kita lepaskan nafas. Sebab tu kalau kita tengok orang yang tilawah ni memang nafas dia panjang sungguh. Itu dia teknik. Dia tahu bila nak lepaskan nafas dia, bila nak hold nafas dia. Contohnya huruf-huruf yang memang mengeluarkan nafas, maka dia akan keluarkan sikit, dia tak keluar semua. Kita jangan keluarkan semua nafas kita. Kalau kita keluarkan sedikit demi sedikit, kena pada huruf-huruf yang hanya mengeluarkan nafas sahaja. Ha contohnya, sin contohnya, ha contohnya, shin contohnya, sa contohnya.
maka kita boleh save banyak nafas. Ni tak kita baca baru separuh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dah habis nafas. Him tu dah habis dah. Dah tak ada nafas. Nak sambung Roy tu dah tak cukup dah. Maka kita lepaskan tu pun ada teknik. Maksudnya kita tahu nak depan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Huruf ha ni ada angin. Maka kita keluarkan sikit-sikit. Tujuan untuk keluarkan angin sedikit-sikit supaya kita tak semput. Kalau kita tahan selama-lamanya semput. Macam kita tahan nafas dalam air kan. Kalau kita tahan nafas dalam air, kita akan keluarkan sedikit. Tahan lagi 5 saat, keluarkan sikit. Tahankan lagi 5 saat, keluarkan sikit. Kita akan keluarkan terus perpanjangan. Selagi nafas sorry, kita keluarkan. Tidak. Kita keluarkan sedikit. Itulah. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lain? Ya Ustaz, maaf soalan kedua. Ya, boleh Ustaz ulang balik yang kalimah terakhir tu, sabr tu. Saya nak dengar balik sebab saya bacanya macam bunyi dia seolah-olah ba tu tidak melantun, seolah-olah saya sebut dia macam sabr. Seolah-olah macam tu kan. Baik, soalan yang baik. Baik, ni soalan yang teliti. Kalau orang tanya soalan macam ni, maksudnya dia teliti dengan setiap huruf tu. Bagus tu. Baik, untuk huruf ba, saya baca dah kan. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, sabr. Pertama tu mestilah lantunkan ba. Tapi lantunkan ba tu tiadalah gap dengan ra tu. Maksudnya ber. Dia sabr. Ada huruf-huruf yang ada sifat, contohnya qalqalah, ada sifat hamas. Maka huruf sifat yang selepas tu akan masuk. Akan kita kata dia tiada gap. Dia macam rapat. Wal as, sad ada sifat desiran dan ada mengeluarkan angin. Maka digabung wal asr. Kita tak baca wal asr. Kita akan cakap wal asr. Dia akan jadi cepat. Wal asr. Sama wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Tapi kalau kita baca dengan tidak putus, wa tawasaw bis sabr. Itu masuk ra tu. Tapi bukanlah bunyi ber sebenarnya. Bunyinya sabr. Disebabkan ada lantunan qalqalah di situ, maka kita dengar bunyi dia rapat atau cepat bunyi dia. Tak ada gap. Okey. Sebab baca Quran ni sebenarnya antara huruf dengan huruf tiada gap. Kecuali ada, bukan kecuali, maksudnya kecuali contohnya gunnah, in itu bukan gap, itu kita hold. Ataupun lin, allazi ada sabdu contohnya. Itu kita hold. Okey. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ada soalan lain? Banyak soalan tercanggih malam ni. InsyaAllah Ustaz. Ramai dah teliti Ustaz. Saya pun tumpang belajar benda-benda teliti ni. Ramai tanya ni. Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah kita sambung pada bahagian tajwid. Kita masuk huruf apa malam ni? Huruf sin. Huruf sin. Baik. Minggu lepas kita dah sebut huruf zai. Malam ni insyaAllah kita masuk kepada huruf sin. Baik. Seperti mana yang saya beritahu minggu lepas, huruf sin dia sama makhraj, sama tempat keluar dengan huruf zai. Mana kedudukan dia, dekat mana tempat keluar dia, ialah al-lisan, iaitu lidah. Hujung lidah ditekan pada belakang gigi kacip bawah. Sama juga macam huruf zai. Maksudnya ialah lidah kita dalam keadaan rata. Tidak diangkat, tidak dilengkungkan, tidak terangkat pangkal lidah. Bahkan lidah kita dalam keadaan bawah. Dia dekat bawah bibir. Kita bibir, gigi kacip bawah, maka lidah kita rata dekat bahagian bawah. Itu tempat keluar huruf sin. Dan adalah perbezaan antara huruf zai dan juga huruf sin. Huruf zai dia tiada
tiada mengeluarkan nafas atau tidak mengeluarkan angin ketika menyebutkan huruf zai. Bunyi dia z, kan? Dia tak ada bunyi s. Tetapi huruf sin ada mengeluarkan angin. Kalau kita tengok huruf zai dengan huruf sin tu atas bawah tu, zai sifatnya jahar atau jahrun, jelas. Tertahan nafas ketika menyebut huruf zai. Huruf sin melepaskan nafas. Tak keluar angin ketika menyebut huruf sin. Okay. Bagaimana kita nak tahu tepat ke tak tepat? Kita punya tempat keluar huruf ni ialah dengan cara kita mematikan huruf tersebut dan memberi baris huruf sebelum dia. Contohnya as dengan az. Jadi kita tahu, kita rasa lah. Kita rasa kedudukan lidah kita kat mana? Adakah kita angkat kat langit? As. Tak. Kita letak di bahagian belakang gigi kacip bawah. Kita tak angkat pun. Kita tak tekan dekat ujung gigi, kita tak tekan di belakang gigi atas, kita tak tekan pada tengah-tengah langit-langit. Maka itu cara kita tahu atau kita kenal pasti di mana tempat keluar huruf tu. As. Lidah kita dalam keadaan rata dan hujung lidah ni di belakang gigi kacip bawah. Jadi huruf sin ni sifatnya atas atau sifatnya ialah berbanding dengan huruf zai, dia ada angin. Dia ada nafas yang keluar ketika menyebut huruf sin. Huruf zai tak ada. Tapi persamaannya ialah huruf zai dan huruf sin kedua-duanya ada desiran. Ada bunyi hissing. Okay. Huruf sin desiran seperti ular. Contohnya bis ataupun Assalamualaikum warahmatullah. Kita beri salam dalam solat. Ataupun bis. Kalau kita baca bis atau ni bis, kita matikan tanpa ada bunyi desiran, maka tak sempurna huruf sin. Mungkin makhrajnya tepat, ada mengeluarkan angin tapi tak ada bunyi desiran. Ada sedikit bunyi s. Kalau zai bunyi dia z, ada bunyi desiran lebah. Okey, huruf sin desirannya seolah-olah macam bunyi desiran ular. Okey. Ada satu lagi huruf yang sama dengan huruf zai dan juga huruf sin ialah huruf sad. Okey, cuma huruf sad ni hujung lidah di belakang gigi kacip bawah, tapi permukaan tengah lidah tu atau kiri kanan lidah tu dia melengkung. Okey. Dia ada sifat isti'la, ada sifat terangkat pangkal lidah, dan dia ada sifat melengkung lidah. Seolah macam bunyi, macam bentuk U. Lidah kita akan melengkung. Tapi sifatnya sama, dia ada sifat desiran. Huruf sad ni desirannya macam bunyi burung. Ada bunyi macam siulan. Watawa saw, bunyi dia ada bunyi desiran burung atau siulan burung. Okey, jadi itu beza. Walaupun tempat keluar sama, hujung lidah di belakang gigi kacip bawah, tetapi sifat yang membezakan. Nanti ada satu bahagian dalam bahagian tajwid namanya idgham. Disebutkan dengan idgham mutajanisain, bertemu dua huruf yang sama pada makhraj tapi berbeza pada sifat. Nanti kita masuk bahagian tu, ada huruf yang dekat-dekat, bunyi dia dekat-dekat. Okey. Baik, itu adalah contoh huruf sin. Baik, dalam surah yang kita baca tadi ada satu huruf sin, iaitu dalam ayat yang kedua, sinnya mati. Innal insa, ada dua lah huruf sin tu. Satu insan dengan khusr. Innal insana lafi khusr. Okey, ada dua contoh sin yang ada dalam surah wal asr. Baik, huruf sin ni yang kita perlu perhatikan ataupun kita perlu berhati-hati ialah jangan sampai kita tertukar dengan huruf tha. Huruf tha. Jangan kita pelat dekat huruf sin ni sampai dengar seolah-olah macam huruf tha. Innal insa sa. Sedangkan bunyi dia sa. Sebab apa? Sebab kita dalam bahasa Melayu ni huruf sin ke huruf tha ke dia dalam Melayu semuanya
digantikan dengan huruf S. Sampai kita tahu beza. Contohnya Selasa, hari Selasa. Yaumul Thulatha. Dia ialah huruf Tha, bukan huruf Sin. Okey. Kalau dieja dalam Jawi, sebenarnya dieja dengan Tha, bukan huruf Sin. Okey. Jadi kena berhati-hati huruf Sin tu supaya tidak tertukar dengan huruf Tha. Baik, ada soalan? Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? InsyaAllah pada awal ni kita pergi pada makhraj huruf. Kita bezakan huruf atau kita tengok, kita tentukan dekat mana huruf-huruf ni keluar. Nanti kita pergi secara mendalam pula mengikut tempat keluar. Contohnya huruf yang keluar pada lidah ada berapa. Kat lidah pun ada pecahan dia, ada 6 pecahan dia. Yang pangkal lidah, tengah lidah, hujung lidah, tepi lidah. Hujung lidah pun ada banyak. Ada yang kena pada langit-langit depan, ada yang kena pada gigi, ada yang kena pada gigi kecil bawah. Ada juga pada bahagian kerongkong. Kerongkong pun ada 3 bahagian. Bawah, tengah, atas. Nanti kita pecahkan mengikut tempat keluar. Mungkin tuan-tuan boleh nampak nanti dengan lebih jelas lagi, insyaAllah. Baik, ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita pergi pada bahagian tadabbur surah Al-Asr. Baik, insyaAllah malam ni kita akan bincangkan tadabbur surah Al-Asr. Surah yang turun di Mekah, atau kita sebut sebagai surah Makkiyah. Surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Dan surah ini sebenarnya turun ada kaitan rapat dengan surah At-Takatsur. Surah sebelum surah Al-Asr ni, surah At-Takatsur, dia ada kaitan yang sangat rapat. Okey, jadi ada menyebutkan bahawa surah Al-Asr ni ialah penjelasan kepada surah At-Takatsur. Minggu ni kita belajar dulu penjelasan dia. Minggu depan kita tengok apa sebenarnya yang hendak dijelaskan, apa yang rumit yang hendak dijelaskan, yang telah dijelaskan dalam surah Al-Asr ni. Baik, disebutkan asbabun nuzul surah ni ada banyak ataupun banyak pendapat. Banyak pendapat antaranya ialah diambil nama surah Al-Asr ni daripada ayat pertama surah Wal-Asr. Allah bersumpah dengan waktu asar. Kenapa? Sebab orang Arab suka untuk duduk-duduk berbual selepas waktu asar. Macam kita keluar pagi, pergi kerja, kemudian sampai waktu asar kita akan berhenti. Tapi kita tak berhenti waktu asar. Biasanya kerja ni 4.30, ada berhenti pukul 5, ada yang balik pukul 6. Tapi orang Arab dulu bila masuknya waktu asar, mulanya gelincir matahari nak masuk maghrib, sebelum maghrib tu maka mereka dah siap. Yang berniaga akan tutup kedai, yang mengembara akan mula cepat cari tempat untuk bermalam. Maka mereka akan berhenti. Maka waktu asar ni adalah waktu yang singkat yang mana mereka gunakan untuk bersembang-sembang. Maka berlakulah cerita, disebutkan berlakulah masing-masing ceritakan pengalaman masing-masing. Hari ni apa yang berlaku. Maka waktu itu mereka gunakan untuk ada sebagainya mengutuk hari, mengutuk masa. Hari ni tak baik bagi aku, hari ni keuntungan aku kurang. Maka dia mengutuk masa, dia mengeji masa. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia untuk mengeji masa. Allah SWT melarang manusia untuk mengeji masa. Ada sebuah hadis yang Nabi SAW menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala Allah Azza wa Jalla yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr uqallibu al-laila wan-nahar. Nabi SAW bersabda, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini ialah hadis qudsi. Dia kata Allah SWT berfirman, aku disakiti oleh anak Adam dengan dia mencela waktu. Kita mencela masa, mencela waktu. Padahal aku adalah pengatur waktu. Aku adalah yang menguruskan masa, waktu. Allah sebut, wa ana ad-dahr. Akulah yang mengaturkan masa.
Yuqallibul laila wan nahar, yang membalikkan siang dan malam. Allah Taala menyebutkan. Maka ini larangan kepada kita untuk mengutuk atau mengeji masa. Sama ada masa lama, masa lampau, hari ni hari yang teruk, atau kita kata tahun-tahun yang teruk. Contohnya COVID tahun lepas dan tahun ni kita kata tahun ni memang tahun teruk. Hilang kerja, maka Allah melarang kita untuk mengeji atau mencela masa. Hari ni hari yang tak baik bagi aku, Allah melarang kita untuk mengeji masa. Maka Allah sebutkan dalam surah Wal Asr. Maka turunlah surah ni. Maka Allah pun bersumpahlah dengan masa sebagai penekanan dan peringatan kepada manusia terhadap masa. Baik, insya-Allah pada hari ini kita ambil 3 pengajaran daripada surah ini. Kita ambil daripada Asr, masa itu sendiri, ASR. Okey, dia nampak 3 tapi huraian ni panjang. Baik, yang pertama tu, yang pertama tu ialah ambil berat dengan sumpah Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil penekanan, ambil maklum sumpah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak ambil maklum dengan sumpah Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam sumpah Allah Subhanahu Wa Taala ni dia ada objek yang disumpah dan juga subjek yang relate dengan sumpah. Atau objek sumpahan dengan subjek sumpahan. Dalam surah ni Allah sumpah, objek yang disumpah ialah masa. Allah bersumpah dengan masa. Itu objek dia. Subjek yang disumpah yang dikaitkan dengan masa ni ialah manusia. Manusia yang melalaikan masa. Manusia yang meninggalkan atau merugikan masa. Baik. Bila Allah bersumpah ni, sebenarnya ada beberapa maksud yang kita kena tahu. Bila Allah bersumpah dengan masa dalam surah, maka disebutkan ada 8 yang perlu kita tengok, 8 perkara yang perlu kita tengok kenapa Allah bersumpah dengan masa. Yang pertamanya ialah Allah suruh kita fikir masa yang sentiasa berlalu meninggalkan kita. Tadi pukul 9 suku kita baru nak start, baru nak mula kelas. Tengok-tengok sekarang dah pukul 9.58. Lebih kurang hampir 45 minit masa berlalu. Adakah kita boleh patah balik pukul 9 suku tadi, kita start balik kelas? Mungkin kita boleh mula balik kelas, tapi masa tak boleh nak patah balik. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah Allah sebut manusia ni rugi disebabkan melalaikan masa. Allah sebut dalam ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Kenapa masa itu penting? Sebab perkara yang paling penting itulah yang sentiasa dilalaikan oleh manusia, yang menyebabkan manusia itu rugi. Maka Allah bersumpah dengan masa. Yang ketiga, kalimah Allah bersumpah dengan wal asr. Kalimah al-asr juga membawa maksud kepada zaman. Maksudnya ialah zaman berzaman. Zaman berganti zaman. Maksudnya sepanjang zaman. Kenapa Allah sebut sepanjang zaman? Sebab zaman berubah, manusia berubah, tamadun berubah, masa tetap sama. Masalah yang menjadi saksi kepada zaman-zaman atau tamadun-tamadun yang berubah-ubah. Adakah masa orang dulu 28 jam, 32 jam? Tak ada. Sama, 24 jam. Sama macam kita. Sama sahaja macam kita ada malam berubah kepada siang, siang berubah pada malam. Masanya tetap sama 24 jam. Tetapi masa kekal. Kekal tu maksudnya ialah masa ni menjadi saksi perubahan-perubahan zaman beredar. Tapi masa itu nampak dia ada, dia kekal. Semua yang berubah tu ialah zaman. Yang keempat, objek yang disumpah itu menjadi saksi kepada subjek yang disumpah. Sebenarnya ialah Allah bersumpah dengan masa bukanlah kerana satu sebab masa itu penting. Bukanlah kerana masa itu sangat penting. Bukanlah kerana masa itu sahaja yang penting.
tapi nak sebutkan subjek tu yang relate dengan masa tu, iaitu manusia. Maksudnya ialah contoh. Ini contoh Allah nak mengingatkan manusia kepada masa. Allah tak sebut kepada manusia, Allah tak bersumpah dengan manusia, tapi Allah bersumpah dengan perkara yang Allah nak ingatkan kepada manusia. Contohnya Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan siang. Maka Allah mengingatkan masa itu kepada manusia. Waktu siang, waktu malam, maka sumpahan ni adalah dia kembali kepada manusia. Selain perkara yang Allah sumpah itu penting, yang penting juga ialah subjek yang disumpah tadi, iaitu manusia. Itu yang keempat. Yang kelima ialah menunjukkan bahawa manusia tidak menghargai masa. Manusia tidak menghargai masa. Kalau Allah bersumpah dengan masa dalam surah ini, maka Allah menyebutkan bahawa manusia itu tidak menghargai masa. Bahkan semuanya, majoritinya. Sebab apa? Sebab Allah guna illa, kecuali. Innal insan, sesungguhnya setiap manusia. Allah bukan sebut innan nas, atau Allah tak sebut innal fard. Allah sebut innal insan, setiap manusia. Sesungguhnya setiap manusia. Kalau nas, manusia keseluruhannya. Tapi mungkin bukan semua. Tapi bila Allah sebut setiap manusia, kita yang mendengar, tuan-tuan yang mendengar, dari zaman diturunkan surah ini, dari zaman Nabi SAW sampailah hari ini, siapa yang bacakan surah ini maka kena pada semua orang. Maka semualah yang tidak menghargai masa dan melalaikan masa. Kalau kita tengok kalimah al-asr dari sudut bahasa, etimologinya, perkataan al-asr ni maksudnya ialah masa yang hampir habis. Selain al-asr tu masa, al-asr juga ialah waktu asar. Maksud waktu asar tu sendiri, al-asr tu ialah masa yang hampir habis. Sebab itulah waktu asar tu, waktu asar yang kita sebut ni ialah waktu yang paling hujung. Solat asar ni ialah solat yang paling hujung di waktu siang. Maksudnya penghujung waktu siang disebut sebagai asar. Masa yang dah hampir habis, menunjukkan bahawa Allah bersumpah dengan masa yang tinggal sedikit lagi. Kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umat Nabi SAW ni ialah umat yang terakhir. Dan kita menghampiri kepada hari kiamat. Dan Allah menggambarkan bahawa al-asr tu ialah masa yang hampir habis. Kalau kita tengok bola semalam, seolah-olah ni masa kecederaan. Masa kecederaan. Kita ni tinggal masa kecederaan. Cuma berbezanya ialah siapa yang menggunakan masa itu dengan baik atau siapa yang tidak menggunakan masa dengan baik. Ada setengah pemain bola, waktu masa kecederaan itulah dia boleh buat comeback. Tapi sekarang ni tim comeback pun dah tak pergi mana dah. Jadi masa tu dah tengah sikit lah. Masa tu tengah sikit. Hujung, sangat hujung. Itu maksudnya ialah masa yang sangat singkat. Di penghujung masa. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah sebut tentang masa ni selain wal asr, Allah sebut tentang subuh, wal fajr atau was subh, wal duha, atau duha. Dan juga Allah sebut dalam surah Al-Insan. Allah menggunakan masa juga ad-dahr. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukan hal ata, bukankah telah datang kepada manusia al-insan hin minad dahr, satu waktu daripada masa. Maksudnya setiap manusia ni Allah berikan satu tempoh daripada masa yang sangat panjang. Makhluk Allah masa ni, maka setiap orang ni ada tempoh masing-masing. Hinum minad dahr. Di kalimah dahr ni ialah masa yang bertempoh. Al-asr tadi kita sebut tadi, dia berzaman, zaman berzaman. Dipanggil masa yang panjang. Juga membawa maksud masa yang pendek, iaitu waktu asar. Itu kita kata telitinya bahasa Al-Quran. Dan juga saya ambil 5 lah, ada lagi yang lain. Okay, kita ambil 5 tadi, iaitu kenapa Allah bersumpah dengan masa adalah sebabkan Allah nak menekankan masa, pentingnya masa.
kalau kita tengok, kalau kita relatekan dengan surah sebelum tu, surah At-Takatsur, Allah sebut tentang orang memperbanyak-banyakkan. Allah sebut apa? Alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dengan memperbanyak-banyakkan harta. Hatta zurtumul maqabir. Masa manusia yang ada ni, atas muka bumi ni, kita sibuk kejar harta. Sampai kita tak sedar masa tu semakin lama semakin suntuk. Kalau tuan-tuan flashback balik, waktu tuan-tuan mula-mula bekerja, umur berapa? Tapi sedar-sedar, dah habis masa bekerja ni 13 tahun contohnya, 10 tahun. Tak kira tuan-tuan berpindah tempat kerja ke, tidak berpindah tempat kerja ke. Tapi kalau kita bayangkan, sebenarnya aku dah habiskan banyak masa untuk bekerja. Memanglah dunia ni penting. Cari rezeki, cari nafkah penting. Tapi sedar tak sedar masa tu berlalu dengan sangat pantas. Tapi kita rasa dia berlalu macam tu je. Tambahlah pula musim pandemik ni 2 tahun ni rasa macam 2 hari. Sedar-sedar dah nak masuk 2022. Jadi Allah bersumpah dengan masa itu disebabkan ialah ramai yang melalaikan masa. Itu pengajaran yang pertama. Sumpah Allah. Kita ambil berat terhadap sumpah Allah SWT dalam surah ni, iaitu masa. Supaya kita tidak melalaikan masa. Yang keduanya ialah semua manusia dalam kerugian. Merujuk kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua ni sebenarnya ialah ayat yang sangat berat. Kenapa? Sebab ada banyak taukid, ada banyak penekanan yang Allah nak sebut sungguh-sungguh manusia ni betul-betul dalam kerugian. Sehingga kan Allah meletakkan taukid. Taukid ni maksudnya ialah penekanan. Allah mulakan dengan inna, sesungguhnya, al-insan. Kalimah al merujuk kepada khusus. Manusia itu. Kemudian insan, setiap manusia. La tu ialah benar-benar. Lah sesungguh-sungguh. Lepas tu khusus manusia, al-insan, setiap manusia. Lam, benar-benar. Fi. Kenapa Allah gunakan fi? Katanya Allah boleh guna innal insana la khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar kerugian. Tapi Allah sebut benar-benar dalam kerugian. Kenapa dalam kerugian? Menunjukkan bahawa kita ni tenggelam dalam nikmat dunia sampai kita mengabaikan masa. Macam kita lemas dengan nikmat dunia sampai kita melalaikan masa. Maka Allah sebut fi, dalam. Memang benar-benar kita merugikan masa, melalaikan masa. Khusr, iaitu rugi. Khusr dalam Quran membawa maksud yang rugi. Yang dalam Quran Allah guna kalimah khusr ni ada beberapa cara, beberapa wazan. Ada yang Allah gunakan khassara, ada yang Allah guna khusranin mubin. Tapi khusr Allah gunakan dalam surah ni, dia membawa maksud kepada rugi yang tiada untung. Bukan saja tiada untung, tapi modal pun tak ada. Ibarat macam orang meniaga, modal RM10, jual RM15, ada untung RM5. Tapi tak dapat jual RM15, jual RM10. Itu ada modal lagi. Tapi ni modal pun tak ada. Modal pun hangus. Maka disebutkan sebagai khusr. Rugi yang sangat rugi. Maksudnya ialah rugi yang tidak pulang modal. Untung tak ada, pulang modal pun tak. Disebut sebagai khusr. Maksudnya muflis. Okay. Dan penekanan yang ke-8, yang terakhir ialah tengok kataan khusrin. Tanwin yang membawa maksud kepada nun. Tanwin ni sebenarnya ialah nun. Nun yang mati. Kan kalau kita belajar dalam bahagian tajwid, bahagian nun mati dan juga tanwin. Tanwin ni ganti kepada nun mati. Bunyi ialah khusrin, bunyi nun mati, khusrin. Bila ada nun mati menunjukkan kepada penekanan, benar-benar dalam rugi. Maksudnya apa yang kita nak pengajaran ni, Allah dah sebut dah, semua manusia tiada terkecuali. Ketika turun surah ni, maka para sahabat ingatkan surah ni turun kepada orang yang tidak beriman. Tambahan pula selepas tu Allah sebut illal ladzina amanu.
Jadi sahabat kata, oh kita tidak termasuk dalam innal insana lafi khusr. Kita tak termasuk dalam kalangan orang yang rugi. Bukan kita. Itu orang yang tidak beriman. Kita beriman. Tapi bila Allah sebut innal insan, setiap manusia maka tidak terkecuali. Tidak terkecuali termasuk yang beriman, termasuk yang muslim. Semuanya termasuk dalam kerugian. Maksudnya benar-benar rugi. Okey. Jadi pengajaran yang kedua, semua manusia dalam kerugian. Kesimpulannya pada R. Okey. Apa yang Allah nak sampaikan, R itu tadi, ialah realiti kejayaan yang akan menyelamatkan manusia ada 4. Iaitu dalam ayat yang ketiga. Okey. Apa realiti kejayaan yang sebenar yang Allah sebutkan dalam surah Al-Asr ni? Jawapan kepada surah At-Takatsur. Orang yang kumpul harta sehingga dia mati, kemudian dia sedar, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Orang yang kumpul harta ni Allah sebut dalam surah At-Takatsur. Saya cerita sikit tentang surah At-Takatsur, walaupun kita akan cerita pada minggu depan. Orang yang sibuk dengan dunia, melalaikan masa, memperbanyak-banyakkan harta, dia sedar bahawa dia telah mati dan hartanya tidak memberikan manfaat untuk dia. Bukannya ketika walaupun Allah sebut hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Sesekali tidak dia menyangka bahawa hartanya akan menyelamatkan dia. Sesekali tidak, Allah kata sawfa ta'lamun. Kelak dia akan tahu. Nanti dia akan tahu. Kalau kita tengok kalla sawfa ta'lamun ni, ada satu yang sama dalam surah An-Naba. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Orang yang leka, yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia sedar cepat. Bila dia sedar cepat, nanti dia akan sedar, tapi Allah sebut kalla saya'lamun, bukan kalla sawfa ta'lamun. Maksud saya'lamun ni, nanti dia akan sedar bila alam naj'alil arda mihada. Bila dia tengok sendiri dengan matanya, bumi ni mula merkah. Mula terbelah, berlakunya kiamat. Masa itu dia sedar. Walaupun kita kata lambat lagi, atau belum berlaku lagi kiamat. Tapi untuk orang yang membanyakkan harta, termasuk dalam melalaikan masa dia, Allah kata kalla sawfa ta'lamun. Saufa dengan salamun. Tak sama. Sa tu nanti dia akan sedar tapi cepat. Maksudnya tak sampai lagi alam barzah, tak masuk lagi kubur, tak masuk lagi yaumul hisab, tak masuk lagi ditimbang amal, yaumul mizan, tak masuk lagi. Ketika berlaku kehancuran dunia, dia sedar. Tapi orang yang memperbanyakkan harta ni, dia merasa harta dia selamat. Yang kita dah bincang dalam surah sebelum tu, Al-Ma'un. Apa? Wa'addadah. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia jawapan ni ialah kalla sawfa ta'lamun. Kelak dia akan tahu, tapi saufa ni lambat. Nanti akan tahu tapi lambat. Bila? Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dah sampai masuk dalam api neraka pun dia rasa, aku dulu banyak harta, takkan tak selamat. Pun tak sedar lagi. Itu yang membuatkan Allah sebut saufa ta'lamun. Lambat sungguh dia sedar. Lambat sangat dia tahu. Jadi jawapannya ialah Allah sebut manusia ni lalai dengan dunia, tapi perkara yang melalaikan dia, merugikan dia ialah sebenarnya masa. Kalaulah harta tu memberi manfaat pada dia, maka tidaklah rugi masa dia. Masa yang dikorbankan tu untuk mencari harta, kemudian dimanfaatkan pada jalan Allah, digunakan pada tempat yang sepatutnya, menggunakan harta yang ada tu untuk kebaikan diri dia, jaminan kepada diri dia, maka tidaklah rugi masa dia. Tapi kebanyakannya Allah sebut wal asr innal insana lafi khusr. Manusia ni sibuk dengan dunia, melalaikan masa, kecuali pengajaran yang ketiga ni, kejayaan yang paling minimum. Kita kata cukup makan. Cukup makan.
Nak cari dunia, nak kumpul harta tak ada masalah, tapi jangan kurang daripada 4 perkara ni. Kalau tak memang rugi manusia tu. Apa 4 perkara ni? Yang pertama mesti beriman. Alladzina amanu. Alhamdulillah kita semua ni terpilih, Allah beri dengan nikmat iman. Kena jaga sungguh-sungguh, kena didik sungguh-sungguh. Berbanding dengan sahabat-sahabat kita yang luar tu yang Allah tidak kurniakan hidayah, tidak memberikan dengan nikmat iman, maka kita kena jaga. Bukan sekadar beriman, wa amilus solihat. Sifat manusia yang terselamat daripada rugi ni bukan saja beriman, tapi mestilah wa amilu, berusaha untuk melakukan kebaikan. Bukan fa'ala. Fa'ala ni buat ataupun kita kata melakukan. Tapi amala maksudnya melakukan dengan niat, sungguh-sungguh. Maksudnya usaha untuk melakukan kebaikan. Sebab itulah tak boleh pakai kita kata orang tu beriman tapi tak solat. Orang tu beriman tidak menjaga lidah dia. Sebab apa? Sebab wa amilus solihat ni membawa maksud kepada usaha untuk melakukan amal soleh. Usaha untuk jaga diri daripada melakukan maksiat. Semuanya amilu. Perbuatan yang memerlukan niat. Jadi mestilah iman tu datang dengan amal soleh. Iman sahaja tidak cukup. Iman sahaja tidak cukup. Baik. Yang kedua, wa amilus solihat. Pertama, amanu, beriman. Kemudian yang kedua, wa amilus solihat. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu semuanya termasuk dalam solihat, kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, watawasau bil haqq. Baik. Kalimah watawasau bil haqq, kalau kita terjemahkan maksudnya ialah berpesan-pesan kepada kebenaran. Baik, kenapa Allah sebut kepada berpesan-pesan kepada kebenaran? Sebenarnya Allah nak tekankan kepada manusia bahawa tugas dakwah menyampaikan kebenaran adalah tugas semua orang. Kita tak boleh rasa kita baik cukup untuk diri kita baik saja. Tak apa, yang penting aku pergi surau, yang penting aku solat jemaah jaga. Tak boleh. Mesti jaga keluarga kita, isteri dan anak-anak kita. Pastikan bangun sembahyang, pastikan menunaikan solat. Itunya watawasau bil haqq. Kemudian masyarakat, kalau kita di tempat kerja, mungkin rakan sekerja kita, mungkin pekerja-pekerja kita, mesti kita pesan dengan kebenaran. Saya ingat yang saya pernah baca, kata Ibn Taymiyah. Saya minta maaf mungkin ada yang tak selesa dengan Ibn Taymiyah, tapi saya ambil sedikit. Kata Ibn Taymiyah, manusia ni dilalaikan dengan 2 perkara, iaitu syubhat dan juga syahwat. Ini kata Ibn Taymiyah dalam merungkai, dalam memberikan pendapat dia berkenaan dengan ayat ni, iaitu syubhat, keraguan, dan juga syahwat, iaitu mengikut hawa nafsu. Tapi Allah memberikan jawapan tu dalam surah ini. Manusia ni banyak keraguan, tak pasti, sama-sama. Maka memerlukan kepada berpesan-pesan kepada kebenaran. Bila ada orang beritahu perkara sebenar, kita mengingatkan sahabat kita, mengingatkan isteri kita, mengingatkan anak-anak kita, maka hilang keraguan tu. Kita pergi kuliah dengan ceramah, ambil ilmu, itu namanya watawasau bil haqq. Dan juga satu lagi ialah syahwat, iaitu nafsu. Maka Allah sebut watawasau bis sabr. Nafsu ni, mengikut hawa nafsu ni boleh dididik dengan kita berpesan-pesan pada sabar. Kita kalau ikut orang saja, kalau ikut nak makan banyak, kita kalau ikut nak makan sedap, nak tempat yang selesa, nak rumah yang besar, semua kita nak, keinginan tu ada. Keinginan yang nikmat yang mewah ini semua kita nak. Yang selesa, nak lagi selesa. Rumah dah baik, nak lebih baik. Tapi disebabkan kita berpesan-pesan kepada kesabaran. Tahan. Didik hawa nafsu kita dengan kita sabar. Maka tak adalah kita nak memenuhi keinginan nafsu tu, kita terpaksa mencuri, kita terpaksa merompak, menzalimi orang. Maka itu namanya watawasau bis sabr. Cuma saya nak sampaikan kalimah watawasau. Allah bukan sebut menyampaikan ataupun mengajarkan.
Allah kata watawa, kalimah ta itu ialah saling. Maksudnya tidak perlu kita ni untuk mengajar orang. Mungkin saya ni terpilih untuk diajar orang. Ataupun kita ada kelas, saya mengajar dalam kelas. Tapi tidak semestinya kita dipilih jadi ustaz ke atau ke depan jadi ketua, tak semestinya. Kita ni mesti sentiasa ingatkan diri kita ni untuk mengingatkan orang lain. Sebab apa? Sebab bila kita ingatkan orang lain, dia juga mengingatkan diri kita. Dia watawasaw, kalimah wasiat. Kalimah watawasaw asalnya ialah wasiat. Kenapa Allah guna kalimah wasiat? Kalau kita faham, wasiat ni biasanya ialah perkara yang penting. Kalau kita terjemahkan, wasiat ni ialah perkara akhir yang hendak diberitahu atau diamanahkan sebelum seseorang tu meninggal dunia. Sampai kan Allah gunakan kalimah watawasaw, maksudnya sangatlah penting untuk kita sentiasa memberikan amanah, memberikan peringatan pada orang terhadap kebenaran dan juga sabar. Maka mesti cukup 4 perkara ni. Amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bila cukup ni, kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, dia mengutip kata-kata Imam Syafi'i sebut bahawa surah ni kalaulah tidak diturunkan Al-Quran, surah ni memadai kepada manusia. Peringatan surah ni memadai, cukup kepada manusia. Maksudnya manusia tidak akan melampaui batas, manusia itu akan jaga hak orang lain. Cukup untuk manusia. Itu kata Dr. Wahbah Zuhaili, dipetik kata-kata daripada Imam Syafi'i. Surah ni cukup sebagai peringatan kepada manusia. Kalaulah kita sentiasa beringat, sentiasa memperingatkan orang lain, dan sentiasa juga kita menerima nasihat dan peringatan orang lain, maka kita ni akan hidup harmoni. Orang ni ingatkan kita ingatkan orang ni, maka tak ada bergaduh, tak ada rasa tak puas hati. Kita akan terdidik dengan perkara-perkara yang baik. Tapi kita kena ingat 4 perkara ni dia ialah alal aqal, sekurang-kurangnya, minimum. Cuba praktiskan. Yang 1, 2 tu mungkin ramai orang boleh buat. Beriman, lakukan amal soleh, solat, puasa, zakat, bersedekah dan sebagainya, semua orang boleh buat. Tapi watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr, susah kita nak buat. Kadang-kadang dalam keluarga pun susah kita nak buat. Nak tegur isteri, nak tegur anak-anak pun payah. Sebab apa? Sebab tanggungjawab tu bukan kita sebagai lelaki je. Juga kita kena ingatkan pada isteri kita, kalau abang salah, kalau saya salah, beritahu. Tentang kita ketua keluarga, kita rasa kita je betul. Pun tak juga. Kita kena sentiasa saling mengingatkan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada soalan? Ustaz, soalan saya dekat berpesan tentang kesabaran tu. Maksudnya apa? Kita harus berpesan-pesan orang untuk bersabar menghadapi hidup ke, ataupun menghadapi mengamalkan kesabaran dalam hidup ke, apa sebenarnya? Sebab berpesan kepada kebenaran tu jelas, maksudnya kita pesan untuk menegakkan kebenaran dah. Tapi kesabaran ni sebenarnya apa konteks dia sebenarnya? Itu soalan saya lah. Baik. Kenapa Allah pesan kepada kesabaran? Sebab apa? Sebab perkara sabar ni susah untuk manusia buat. Kalaulah sabar tu ditarik daripada manusia, maka kita ni akan jadi macam monyet. Tak kita tengok monyet makan, kalau kita letak makanan, kita nak bagi monyet makan, dia selagi boleh ambil, dia akan ambil. Kalaulah kita tak ada sabar, kita tak ingat orang lain, kita pun akan jadi macam monyet. Bahkan mungkin teruk lagi. Tapi Allah sebut berpesan-pesan kepada kesabaran tu. Sebab apa? Sebab manusia ni memang perlu kepada kesabaran. Perlu sangat kepada kesabaran. Nak buat ibadah pun memerlukan kesabaran. Bukan kita kata perkara-perkara duniawi je, syahwat saja memerlukan kesabaran. Buat ibadah, nak melakukan ketaatan juga memerlukan kepada sabar. Memerlukan kepada sabar. Kalau kita tak sabar, rasanya kita tak solat lah. Nak menghabiskan masa 10 minit atau mungkin 5 minit untuk solat, kita rasa macam lama lah. Hilang sabar kat situ. Kalau lah kita juga tak sabar, kita rasa sejam kelas malam ni lama rasanya. Tapi
pentingnya untuk bersabar tu ialah kita boleh duduk dalam kelas, kita boleh dengar nasihat, kita boleh dengar ayat Quran, maka itulah sabar. Sebab itulah penting untuk kita berpesan-pesan kepada kesabaran. Sebab apa? Sebab sabar ni dia macam kita kata perkara yang sentiasa berlaku. Perkara yang berterusan. Kalau tak sabar, salah semua. Kalau tak sabar, kalau orang tu mementingkan sangat, contohnya dia rasa dia nak cari duit, malam pun dia akan cari duit. Sampai hilang tahap kesabaran dia. Kalau dia rasa apa yang dia nak tu mesti dapat, maka hilang sabar dia. Sebab itu perkara ni Allah sebut wa tawasau bis sabr, mesti pesan-pesan kepada atau saling menasihati kepada kesabaran. Sabar ni konteks yang sangat luas. Mungkin kita pandang sabar ni dia sudut diuji atau ujian saja. Tapi melakukan kebaikan juga, ketaatan juga perlukan sabar. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya perasan dalam surah Al-As ni ada banyak huruf alif yang tanda mati bulat. Itu apa tu Ustaz? Tanda mati bulat yang mana tu Yang lonjong tu? Wa'amilu. Lepas tu ada alif atas itu mati bulat. Baik. Manu pun sama. Dia ada amanu wa amilu wa tawasaw wa tawasaw. Itu ialah jamak. Perkataan tu ialah jamak atau plural tapi dihazafkan huruf jamak dia. Asalnya ialah amanun, orang-orang yang beriman, wa amilun, melakukan amal soleh, tapi dihazafkan jamak dia maka digantikan dengan hamzah wasal. Tanda kepada huruf nun yang dihazafkan. Yang tu ada i'rab dia lah. Dalam bahasa Arab kenapa dihazafkan dan digantikan dengan hamzah wasal. Tapi kita tahu yang ada waw, yang ada hamzah wasal, biasanya waw selepasnya hamzah wasal, itu semua ialah perkataan jamak atau plural, menunjuk kepada banyak. Jadi dari segi bacaan dia baca macam biasalah, dia tak ada kena panjang ke kenapa ke kan? Tak ada. Untuk dia, minta maaf bukan hamzah wasal. Dia alif yang tanda mati tu kan. Yang tu tak dibanja, dia tidak dibaca. Alif yang tanda bulat ni ada satu yang dibaca ketika waqaf. Ada satu yang tidak dibaca. Macam ni wa'amilu, alif tu tak bunyi. Baik sambung, baik berhenti. Tapi ada satu lagi alif yang dia tanda bulat, tapi bulat dia berbentuk O. Dia bentuk sengit sedikit. Kalau tuan-tuan tengok surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ayat yang ke-berapa? 3 ke 4? Wala ana abidum ma. Wala ana abidum ma. Ana. Atas kalimah atau huruf alif ana tu ada bulat juga, tapi bulat dia lain sikit. Bulat dia macam bentuk kosong. Tapi kalau wa'amilu amanu, bulat dia lain. Itu bulat yang tidak dibaca. Baik sambung, baik berhenti. Tapi kalau dalam surah Al-Kafirun ni, bulat dia ni tidak dibaca ketika wasal, tidak dibaca ketika sambung. Wala ana na tu tak baca panjang. Wala ana dibaca dengan pendek. Tapi kalau waqaf, kita akan baca panjang. Kita waqaf pada ana. Wala ana dibaca dengan kadar 2 harakat. Katakanlah kita sambung wala antum abiduna ma a'budu wala ana, dihidup, dibaca dengan 2 harakat. Kalau tuan-tuan perasan, imam baca hari Jumaat dalam surah Al-Insan pun ada satu. Dia ada bulat, dia ada alam, dia ada alif yang bulat. Ni. Okey. Yang ni ketika waqaf bunyi, ketika sambung tak bunyi.
Okey, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Ada soalan lain? Ustaz, Ustaz ada mention tadi pasal surah Al-Fajr dengan perbandingan dengan surah Al-As ni, yang menyatakan Allah bersumpah dengan demi masa, tapi surah Al-Fajr pun menyatakan tentang waktu juga, tapi kenapa kita tak kata emphasize ataupun menekankan surah Al-Fajr ni sebagai surah yang kita perlu highlight sebagai penekanan untuk masa, sedangkan masa Fajar pun sama pendek dengan waktu asar. Baik. Dalam Quran, Fajar atau subuh ni Allah sumpah 2 kali. Maksudnya Allah memberikan penekanan juga pada waktu subuh dan waktu fajar. Satu dalam surah Fajar, satu lagi dalam surah Muddathir. Was-subhi idza asfar. Maksudnya semua waktu yang Allah sebut dalam Quran ni semuanya penting. Cuma bila sampai pada surah Al-Asr ni menceritakan tentang masa keseluruhannya, yang mana masa yang keseluruhan ni yang ada pada manusia ni, yang Allah berikan pada manusia ni, manusia melalaikan masa tersebut. Macam dalam surah Fajar, Allah bersumpah dengan waktu pagi, dan juga Allah bersumpah juga dengan 10 hari pertama dalam bulan Muharram. Wal fajr wa layalin ashr. 10 malam dalam dalam bulan Muharram merupakan malam yang sangat penting. Bukan Muharram. Zulhijjah. Zulhijjah. 10 hari pertama surah Zulhijjah, bulan Zulhijjah ni sangat penting. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr. Wal fajr wa layalin ashr. Allah sebut pagi dan malam 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ni sangat penting. Maka kita mestilah menghidupkan malam dan siang bulan Zulhijjah. Itu khusus kat situlah. Okey. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Biar soalan lain. Kita dah 10.30 dah. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah, terima kasih saya ucapkan bagi tuan-tuan semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat memberikan sedikit peringatan kepada saya dan juga tuan-tuan, dan dapat memberi manfaat, dan juga kita sampaikan, kita sebar-sebarkan kepada sahabat yang tak ada pada malam ni. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, dan kita akan tahu surah Al-Asr ni juga merupakan para sahabat apabila dia berpisah, maka dia akan tidaklah mereka ni berpisah, sahabat ni berpisah, melainkan dia akan bacakan surah Wal-Asr. Daripada hadis ni disebutkan sahih daripada Imam Abu Daud dan juga At-Tabrani, banyak lagi lah. Jika dua orang sahabat Nabi bertemu dan mereka tidaklah berpisah, sampailah salah seorang daripada ini membacakan surah Wal-Asr hingga akhir. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dari ini kita sudahkan atau kita akhiri perjumpaan kita dengan surah Wal-Asr dan juga Kafaratul Majlis. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الله قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih semua. Okay. Aku end tu semua. Alright. Thank you. Okay.